أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ni. Dan kita masih lagi dalam sambutan Maulidul Rasul, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal. Di Malaysia kita sambut pada 12 hari bulan, walaupun ada juga pandangan yang mengatakan tarikh yang lain. Antaranya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, penulis menyatakan bahawa kelahiran Rasulullah adalah pada 9 Rabiul Awal. Tarikh itu mungkin boleh berbeza, tapi kelahirannya adalah sesuatu yang pasti. Persoalannya, sudah berapa lama atau berapa tahun yang lepas Rasulullah telah dilahirkan? Tahu tak? Agak-agak. Yang keberapa? Berapa tahun yang lepas Hijriah lah, bukan Masihi atau Miladi. Sekarang kita dalam tahun 1443 Hijrah. 1443 tu Rasulullah berhijrah 1443 tahun yang lepas. Tapi ia bukanlah kelahiran Rasulullah. Ikut riwayatnya, ikut sejarahnya, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa usia baginda 53 tahun. Jadi berapa tahun yang lepas Rasulullah lahir? Kira-kiranya berapa? 1443 tambah 53, 1496, kuranglah 1496 tahun yang lepas Rasulullah telah dilahirkan. Dan kelahirannya yang telah mengubah landscape, merujuk kepada orang Arab dan seluruh umat manusia, iaitu daripada menyembah makhluk kepada menyembah Al-Khaliq. Walaupun pada waktu tersebut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim telah pun dianuti oleh sebilangan besar jugalah penduduk di Mekah, tetapi yang paling ramainya adalah penyembah berhala. Kelahiran Rasulullah ini adalah satu kelahiran yang sangat penting. Dan seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah. Datang terus tanya soalan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai utusan Allah, bilakah hari kiamat? Kalau datang soalan tu kepada kita, dia kata balik. Tapi Rasulullah ni manusia yang begitu mulia. Rasulullah tak marah. Rasulullah tanya balik, apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat? Kita kalau soalan tu tak munasabah lah nak tanya kan, nak tanya Rasulullah kot, bukan nak tanya orang biasa. Soalan tu bagi kita tak penting. Tapi takdirnya lelaki tersebut datang dan bertanya soalan sebegitu membawa khabar gembira. Bila dia tanya kepada Rasulullah, Rasulullah tanya dia balik, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat tu? Dijawablah, saya tak ada persiapan. Cuma persiapan saya untuk hari kiamat ni, saya cintakan Allah dan Rasul. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabba ilaika. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Mendengar jawapan Rasulullah, seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik mengatakan, aku sangat gembira kerana mendapat jawapan sebegitu.
Aku sangat cintakan Allah, aku sangat cintakan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Walaupun hakikatnya amalan ilmu tak sampai ke tahap mereka tu, tapi mudah-mudahan dengan kasih cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat yang mulia ini, maka bolehlah merasai syurga bersama dengan mereka yang dikasihi Allah. Nah, kita pun sama jugalah, diharapkan Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita. Nak harapkan amalan kita dahlah sikit, berlubang sana berlubang sini, sembahyang pun khusyuk jarang sangat, ya. Banyak sangat maksiat yang kita lakukan. Hatta dalam ibadat pun kita boleh buat maksiat dengan riak, dengan ujub. Perasaan kita solat paling sempurna, menunjuk dalam amalan kebaikan, benda tu semua tak dapat klaim akhirat, ya? Kita takut sangat, ya? Dan ini adalah antara jawapan ataupun kita kata harapan yang tinggi lah kita. Kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan dan mengekalkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma setiap cinta tu dia kena ada bukti dia. Sayang tu ada bukti. Kita sayang kepada mak ayah kita, kita ingat tarikh-tarikh kelahiran mereka, kita ingat tarikh perkahwinan mereka, kita doakan kepada mereka. Antara yang kita doa tu, rahmatilah ibu bapa kami, kasihanilah mereka. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghir, ya? Demikian juga kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita banyakkan berselawat, ya? Tadi kita dengar sebelum khutbah khatib baca innallaha wa malaikatahu, bukan khatib lah, yang Bilal atau muazzin tu mengatakan sebegitu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diulang 3 kali, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan kita akan tahun ni kita buktikan dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan akhir-akhir zaman dan di akhir usia, ya, kita, saya pun dah tua sebenarnya, amalan yang paling baik untuk kita buat banyakkan berselawat, ya. Kita nak belajar, mungkin banyak kekangan. Dulu sibuk dengan kerja, sekarang tak berapa sihat, kena jaga pula cucu, ya. Nampak macam mana kan? Banyakkan berselawat, banyakkan berselawat, ya. Kalau sahabat-sahabat yang cinta kepada Rasulullah, mereka akan buat benda-benda yang sangat menyentuh perasaan kita. Bilal bin Rabah tak boleh nak azan selepas kewafatan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dah tak boleh lah, kerana terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat begitu kasih dan terbukti cinta mereka kepada Rasulullah, walaupun mereka pernah buat salah kepada Rasulullah, walaupun mereka pernah memusuhi Rasulullah, tapi bila mana mereka beriman, mereka menunjukkan keimanan mereka. Kalau kita lihat Imam Malik sendiri, saya pernah sebut cerita kepada tuan-tuan, Imam Malik setiap kali beliau ingin membaca hadis, beliau akan mandi dulu. Mandi, sabun, berwangi-wangian, barulah buka dan baca kitab hadis. Sebab itulah karangan hadis beliau yang bertajuk Al-Muwatta' tu menjadi rujukan pada hari ini. Pertama, kerana mereka memang kasih dan sayang kepada Rasulullah, itu satu. Yang kedua, kerana keikhlasan mereka. Dan yang utamanya ketakwaan mereka, ya, kita harapkan sebegitulah. Banyakkan berselawat, mudah-mudahan dengan selawat itu Rasulullah akan cam kita, Rasulullah akan bagi syafaat kepada kita. Kalau kita ingat cintanya Rasulullah kepada kita ni di luar daripada yang kita boleh bayangkan. Antaranya bila Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat mengalir air matanya, dan sahabat tanya kenapa, Rasulullah kata, aku rindu kepada kekasihku. Sahabat beritahulah Rasulullah, kami berada di hadapan, awak semua sahabat saya yang bersama dengan saya.
Memang sahabat ni kedudukan mereka sangat tinggi. Tapi kekasih aku adalah orang yang datang selepasku dan tidak bertemu denganku, tetapi mereka kasih dan sayang kepadaku, mengikut sunnah yang telah ditinggalkan. Kalau kita kata kita sayang kepada Rasulullah, kena ada bukti. Imam Malik dah buat macam tu sekali, menulis kitab hadis. Imam Tirmizi pun banyak, bahkan ada yang edisi istimewa. Nama kitab yang kita baca tu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kan? Kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis buku khas kumpulan pula. Dan dibaca berkali-kali. Imam Bukhari sanggup mengumpulkan hadis 600,000 hadis kumpul. Setiap hadis tu bahas semayang 2 rakaat baru boleh senaraikan. Maknanya untuk kumpul hadis tu 1.2 juta, 1.200,000 rakaat semayang. Kita boleh lawan? Tak terlawan. Di situ, dari sudut tu tak boleh lawan dah. Itu belum lagi ibadat kita tu, ya. Sebab itulah memang betul kata ulama, banyakkan berselawat. Sebab kita harapkan dengan selawat itu Rasulullah akan kasih dan cam kita. So panggil kan, boleh bagi air Al-Kausar untuk kita minum. Rasulullah boleh bagi syafaat kepada kita. Tapi kalau kita kat dunia tak selawat, kita jarang baca hadis Nabi. Kalau ada bacaan hadis di surau, kita sibuk nak balik. Mana sayang kita kepada Rasulullah tu? Mana? Dan kita tak pernah baca hadis pun di rumah. Tak ada kita beli kitab untuk dibacakan di rumah. Tak ada. Quran pun tak baca sangat. Jarang. Setiap hari tak menjadi satu kewajipan. Kita tak wajibkan benda tu. Kalau kita cintakan Rasulullah, kita bacalah Al-Quran. Sebab itu kan warisan, harta pusaka peninggalan Rasulullah untuk kita. Kalau kita kasih dan sayang kepada Rasulullah, kita bacalah hadis. Itulah pesanan ataupun syarahan kepada Al-Quran. Tapi kita tak peduli benda tu. Jadi di sinilah yang kita boleh buat tahun ni. Di samping kita banyakkan berselawat, kenalilah Rasulullah, sayangilah, cintailah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memasukkan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ni sudi untuk memberi syafaat kepada kita. Rasulullah bila nak wafat, Rasulullah sakit sakaratul maut tu, Rasulullah kata kalau boleh biarlah kesakitan itu aku rasa seorang, umat tak payah rasa. Sampai macam tu kasih Nabi kepada kita, tuan-tuan, ya. Dan Rasulullah tunggu di mahsyar nanti, dikala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa tak sanggup memberi syafaat, Nabi kita yang sanggup sujud kepada Allah sehingga Allah suruh kata, mintalah syafaat, tushfa', kamu akan memberi syafaat kepada yang lain. Macam tu kasihnya Nabi kepada kita. Tapi kita tak berapa, tak hangat rasa kasih tu kepada Rasulullah, ya. Beberapa kali Rasulullah menangis sedih kerana memikirkan betapa susahnya umat dia di akhir-akhir zaman, ya. Ancaman-ancaman dan fitnah. Rasulullah tersedar dari mimpi, Rasulullah doa supaya dijauhkan. Tapi kita jarang menangis mengenangkan kesusahan Rasulullah, ya. Membawa, menyebarkan dakwah ni kepada kita. Mudah-mudahan kita akan mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Bukan sekadar berselawat, tetapi kita banyaklah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Antara yang paling penting untuk kita teruskan, Nabi kan selalu pesan solat, semayang. Jadi kita semayanglah dengan berjemaah. Semayanglah berjemaah di surau. Dah boleh datang ke surau, datanglah, ya. Sebelum ni tak boleh datang, marah, sedih, menangis. Bila boleh datang ke surau, datang, ya. Ikutlah majlis-majlis ilmu. Ini bukan untuk tuan-tuan dan tuan-tuan dah ada. Saya bukan marah tuan-tuan, untuk peringatan saya juga, ya. Mudah-mudahan kita akan merasakan tak banyak dah bekalan yang kita boleh bawa dengan umur kita yang semakin singkat nanti. Tapi kita harapkan kita mendapat kesudahan yang baik. Yang kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, akhirilah hidupku dengan kesudahan yang baik.
Janganlah engkau akhiri hidup kami ini dengan kesudahan yang buruk. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan lihat berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam bulan lepas saya dah cerita beberapa tanda, ya, ujian-ujian Allah, peringatan, amaran keras Allah kepada Fir'aun dan mereka yang bersekongkol dengannya. Disebut dalam Al-Quran ayat yang ke-130 hingga 135 surah Al-A'raf. Boleh rujuklah untuk maksud dia. Bila mana Allah kata walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun, iaitulah kami telah menimpakan kepada keluarga Fir'aun dengan tahun-tahun, itulah saya dah sebut dalam bulan lepas, tahun yang kurangnya buah-buahan. Bisinina wa naqsim minats thamarat, iaitu yang pertama, hujan tu jadi kurang. Bila hujan ni tak banyak turun, perkataan sinin ni diambil daripada perkataan sanah, setahun. Sanah ni tahun, am pun tahun juga. Dalam Al-Quran, kalau perkataan sanah tu tahun, tapi tahun yang sukar. Kalau am, tahun yang mudah. Dan perkataan sanah ni dia ada dua pula, dia punya plural, dia apa, jamak dia tu. Tahun-tahun tu. Kalau sanah tahun, 1 tahun. Kalau sanatani 2 tahun. Dia ada dua, sama ada dia nak jadi sanawatun atau jadi sinin. Di sini dia punya perbezaan dia. Penulis ni bagi tahu iaitulah sinin merujuk kepada tahun yang mencabar, iaitulah dia semakin kurangnya hujan, kemarau, dan hujan itu semakin lama semakin tak ada. Kemarau, dan ia menyebabkan air dalam tanah jadi kurang, air dalam sungai pun jadi kurang. Manusia kalau tak ada hujan, hebat macam mana teknologi pun tak jadi. Terutama kita, negara kita ni. Jenis ambil air semayang macam nak suruh kereta ni. Oh, lagi tak boleh hidup, ya. Ambil air semayang basuh tangan tu macam sebanyak orang Arab mandi wajib. Banyaknya guna air. Kalau kita ada masalah air, susah. Sedangkan air itu boleh dijimatkan. Bahkan kita khawatir air itu menyebabkan kita dimurkai Allah. Membazirnya kita guna air. Sebab surah tegur. Jadi situasi di negara Mesir di bawah pemerintahan Firaun ini, itulah air menjadi kurang, dan sebabnya kerana mereka menzalimi atau menyiksa orang Bani Israel, ya. Bila dah diberi peringatan oleh Nabi Musa, tak jadi. Itu yang pertama. Ringkas jelas sebab kita dah jumpa bulan lepas. Yang kedua, ia juga kesan yang kedua, naqsith thamarat, buah-buahan tak menjadi. Tanam macam biasa, kan, pokok yang sama, tanah itu juga, baja yang sama, teknologi yang sama. Sepatutnya buah-buahan tu berbuah sama macam tahun sebelumnya lah. Tapi dia tak jadi macam tu kerana hujan tak ada. Gunalah baja apa sekalipun, baja buah ke, baja daun ke, dia tak jadi kalau tak ada hujan. Daripada duduk siram pokok, baik minum air tu. Menyelamatkan pokok ke menyelamatkan nyawa? Menyelamatkan nyawa lah. Jadi bila air tu jadi kurang, buah pun jadi kurang, ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan tidak memberi hasil yang banyak, sangat berkurangan. Ini juga menyebabkan kehidupan mereka dari segi kebendaan, dari segi ekonomi, dari segi pemakanan itu jadi kena catu lah. Ini, ya. Negara yang paling selamat dalam banyak-banyak negara ini adalah negara yang mengamalkan pertanian. Kita tengok negara-negara yang bila ada krisis macam COVID-19, kita alhamdulillah lah ada juga. Tapi kalau negara yang tak ada tanaman, mereka agak sukar. Kalau takdir Allah berlakunya benda lain, contohnya perang, lagi susah, ya. Jadi negara yang paling
kita kata boleh berdaya saing ialah negara yang dia mesti ada sumber pertanian atau sumber makanan sendiri. Baru selamat negara tersebut ni. Mudah-mudahan kita ni terbebas daripada benda-benda sebegitu. Dan sebab itulah Allah kata walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsi minats thamarat, ya. Kemudian bila dah datang benda macam tu, hujan pun tak ada, buah pun hasil yang sangat kurang, lepas tu Allah datangkan pula yang berikutnya adalah falamma jaa fa idza ja'ahumul hasanatu qalu hadhihi min lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhu indallahi walakin aktharuhum la ya'lamun. Bila perangai orang hari ni pun samalah, iaitu bila mana datangnya hasil pendapatan yang lumayan, mereka kata ini kerana kami pandailah, kami memang cerdik lah, kami tahulah, kami gunalah teknologi ni, nano tak nano kan, guna semua teknologi, guna biokimia lah, semua benda dia guna. Akhirnya mereka meletakkan kepandaian mereka. Kita kadang-kadang terlepas cakap juga kan. Kita berjaya, saya berjayalah sebab saya berjaya mengatasi masalah tu. Jangan harap lepas ni tak berlaku lah. Macam mana ya anak cik berjaya semua? Alhamdulillah. Saya tegas dengan anak-anak ni. Kalau boleh letak alhamdulillah, Allah permudahkan segala urusan. Memang saya tegas, tapi kalau Allah tak buka pintu hati anak saya, tak jadi juga. Itu cara kita. Kalau boleh kita cermatlah bercakap. Maklumlah kita kan orang Islam. Biarlah kita ni setiap perkara yang berlaku yang baik tu kerana Allah, bantuan Allah. Dan dia kata wa in tusibun sayyi'atun, perangai orang ni juga, benda ni pun saya dah sebut, cuma peringatan dia lah. Bila benda buruk menimpa mereka, Pak Firaun ni mengatakan ini sebab Musa lah. Ini kita punya bala sebab kita ni berpecah belah. Siapa punca pecah belah? Musa. Ini yang tak boleh lah. Kita pun sama, menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Covid meningkat, menyalahkan kerajaan. Covid menurun, rakyat yang bagus. Covid meningkat balik. Kenapa kerajaan buka sempadan negeri ke tutup balik? Kenapa tutup? Kita susah nak bergerak. Susah, menjadi susah, ya. Yang anti vaksin macam-macam lah kan. Jadi akhirnya lebih baik kita berserah kepada Allah, ya. Setakat yang kita boleh kawal, kita kawal. Setakat yang kita boleh usaha untuk mengelak, kita elak. Tapi kalau dah nak kena juga, terimalah, ya. Itu dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita kena letak di situ. Kemudian bila dah Nabi Musa alaihissalam tunjukkan sebegitu, mereka pula diuji. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litashhirana biha fama nahnu laka bimu'minin, ya. Degil sampai macam tu sekali, mereka telah berkata mahma ta'tina bihi, walau bagaimanapun Musa datangkan kepada kami min ayatin, tanda-tanda lah, dibawalah tanda-tanda, litashhirana, untuk menyihir kami. Orang jahat, dia ingat orang jahat macam dia. Dia ni, Firaun ni kan terkenal pada zaman tu, zaman sihir dahsyat. Bila berlaku benda yang mengalahkan sihir, yang itulah mukjizat, dia duk kata sihir jugalah. Sebab tu rakyat kena cerdik, kena tengok, kena tahu beza, ada ilmu lah. Jangan kita ni ikut je. Ya, kita memang rakyat, tetapi kita juga berhak untuk memilih yang mana yang terbaik untuk kita, setakat yang kita boleh. Dan fama nahnu laka bimu'minin, kalau kamu datang dengan apa jua tanda untuk sihiran kami tak akan percaya dan beriman kepada engkau, wahai Musa alaihissalam. Ini kata-kata mereka. Selepas dah datang tu, sebenarnya benda ni, ayat ni kalau kita faham, selepas kemarau dan selepas buah tak menjadi. Tapi degil, masya-Allah, ya. Manusia ni kalau memilih untuk sesat, macam itulah sudahnya. Dia ada jenis-jenis manusia yang degil tak bertempat. Sebab tu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
agar Allah anugerahkan kita hati yang lembut. Bukan hati keras, kental boleh, kecuali kita kena tetap pendirian satu hal, tapi biarlah pendirian itu pendirian yang berasaskan kefahaman, bukan kedegilan semata-mata. Jenis kalau jenis suka bangkang ni bangkang je, tak reti nak bertoleransi. Kalau kerja bukanlah parti, maksudnya kita suka bangkang. Susah lah macam tu nak buat kerja. Dalam surau atau dalam masjid AJK ada dua puak yang mencadang dan puak lagi membangkang. Kalau puak yang mencadang tu jadi terbalik, dia lawan, dia akan puak A puak B. Tak boleh macam tu, tak jadi, akan ada masalah. Dan selepas dah sampai ke tahap sebegitu, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada mereka dengan ujian-ujian yang lain, bukan ujian amaran yang lain. Fa arsalna alaihim, fa itu kemudian, maka oleh kerana mereka ni susah, tak dengar juga, tak faham juga, fa arsalna alaihim, maka kami telah hantar ataupun timpakan kepada mereka at-tufan, ya, itulah taufan. Selepas dah tak ada air, selepas dah kemarau, datang pula taufan. Taufan ni kita fahamlah dengan air. Bumi yang kering, tandus, kering kontak, tandus, beberapa tahun yang tak ada buah, akhirnya Allah datangkan kepada mereka dengan taufan yang bersama dengannya air yang banyak. Seolah-olah air itu yang bertahun-tahun tu diturunkan, dicurahkan macam tu kan. Maknanya Allah dah beri kepada mereka musibah demi musibah, peringatan demi peringatan. Kita dalam hidup kita pun macam itulah, ya. Sebelum kita kena penyakit yang teruk, kita pun dah rasa penyakit yang sikit-sikit. Bila kita umur muda-muda dulu, semua benda kita boleh makan, semua benda kita boleh minum tak? Umur 30, kita tahu dah gula kena kawan ni. Tak boleh ni banyak sangat ajinomoto ni kan, perisa tak boleh, kena kurangkan. Masuk umur 40, daripada 3 senarai yang kita tak boleh makan, dia jadi 10 senarai dah. Daging tak boleh, udang pun tak boleh, udang yang banyak sangat, dah mula. Masuk umur 50 dah kurang. Itu yang jaga. Yang tak jaga dia tak peduli, tak apa. Panadol ada, kita telan semua, painkiller ada, makan semua. Itu yang akhirnya terus kena penyakit-penyakit yang agak serius. Amaran tu Allah dah bagi, ya. Dan Allah dah bagi tahu kawan dia ni, kawan kita dah mati, sepatutnya kita insaf lah. Bukan kata oh dia tak jaga kesihatan, jangan, ya. Jangan. Sebenarnya Allah sedang menguji kita. Kita ni nak ke surau ke tak nak lagi. Kalau kita faham, maka kita akan kena ke surau dah ni, kena mengaji dah saya ni, kena banyak semayang ni, saya ni bertahun dah tak bertahajud, bertahun dah saya ni tak tahu solat taubat. Kita kena ada rasa sebegitu. Allah sedang memanggil kita kepadanya. Contohnya Allah datangkan kita dengan penyakit, kita yang kata takkanlah kena, saya kan dah jaga. Tak boleh, ya. Itu kita kena faham. Itu kalau cara yang baik. Cara yang dahsyat ni macam Fir'aun ni. Allah dah datangkan dengan kemarau yang tak ada buah, degil lagi, masih lagi kata kami tak akan percaya, kami tak akan beriman. Akhirnya Allah datangkan kepada Fir'aun dan orang yang bersekongkol dengannya at-tufan, ya. At-tufan yang menyebabkan at-tufan ayatul wabtila wa ta'dziban lahum fa fis sabiq ibtila'an wa 'adzabahum bi naqsil miyah. Dia kata, kalau sebelumnya Allah dera mereka dengan kurangnya air, sekarang Allah datangkan dengan air yang banyak, banjir. Ini ujian daripada Allah, peringatan daripada Allah. Ujian kalau berjaya, peringatan untuk mereka yang beringat. Yang tak beringat, dia tak jadi juga. Dia kata tak apa, itu namanya fenomena alam. Tak ada langsung kekuasaan Allah, tak ada. Di sebalik itu tak ada.
Sebab duk rujuk kepada kajian-kajian barat. Tak rujuk kepada tu saya kata kalau kita ni banyak ke masjid dan surau, pemikiran kita akan terkawal, terbimbing dan terpimpin lah. Tapi kalau kita tak ke surau, tak peduli, kita lebih kepada kajian, mentang-mentanglah kita ni pakar fizik, pakar biologi, pakar tu pakar ni, kita rujuk di situ, dia tak jadi sains tauhid lah, sains yang mengesakan Allah, dia tak jadi. Sebab itu penting untuk kita fahami betul-betul kita ni orang Islam, ya. Kita kena ada satu garis panduan sebegitu. Dan wa huwa subhanahu hakimun fima yabtalihim bihi. Allah ni maha bijaksana, Allah tahu kenapa Allah uji mereka sebegitu. Dan itu dinamakan tentera-tentera Allah. Tentera Allah tu, air pun boleh jadi tentera Allah, ya tuan-tuan. Serangga pun boleh jadi tentera Allah. Tak jadi lagi. Allah datangkan pula dengan al-jarad. Jarad ni belalang, ya. Yang akan hinggap pada tanaman-tanaman. Dalam kitab bahasa Arab, seorang ulama bahasa nama dia Al-Imam Ar-Raghib. Imam Ar-Raghib ni kira dalam bahasa Arab ni hebatlah, ya. Dia ada maksud-maksud dia. Dia kata dinamakan perkataan tu al-jarad, dia kerana perkataan tu diambil daripada jarada. Jarad itu haiwan belalang ni, dia kata jenis melompat. Dia akan pergi ke satu tumbuhan dan yajrudu itu dia menghilangkan. Kalau dihinggap pada pokok tu, pada daun tu, dia akan hilangkan daun tu, dia makan sampai habis. Lepas tu dia pergi ke pokok lain pula, lompat. Itu nama dia jarad. Jarad ni maksudnya dia sangat menghilangkan, dia ni makan tumbuhan, makan buah-buahan. Dan dia kata lagi wa yuzilu ma 'alaiha min nabat, dia akan menghilangkan tumbuh-tumbuhan tu. Kita kata serangga perosak kalau kita lihat di sudut tu. Tapi kalau kita lihat di sudut lain, inilah tentera-tentera Allah, peringatan daripada Allah. Kita dengan haiwan, dengan serangga, bagi orang yang ada pokok-pokok kan, pokok durian, langsat, manggis, apa-apalah, ya, nanas dan sebagainya, jangan hanya melihat dari sudut kita kata luaran sahaja. Lihat dari sudut dalaman. Itu ada petua, bila buah tu berbuah lebat, ditanyalah, buah rambutan tak salah saya, ada seorang pakcik tu kata buah dia orang lain tak jadi, tahun tu dia jadi. Orang lain banyak tahun dah tak jadi, dia jadi. Orang kata awak guna baja apa? Kami dah guna baja yang terbaik ni. Baja dia ialah orang datang bagi. Baja dia, orang datang bagi buah tu. Jangan nak jual mahal sangat. Kalau nak jual pun jual kira lebih kepada nak kata berkebajikan lah sikit. Jenis macam tu. Sebab yang memberi rezeki ni Allah. Orang peniaga pun macam tu lah. Tapi susah lah. Sebab itulah kalau kita pergi ke setengah-setengah masjid surah, dia kata dermalah, berzakatlah kerana ia boleh mendatangkan kekayaan. Yang tak ada duit paling banyak, paling perlu memberi sedekah dan zakat sebenarnya. Sebab bila kita beri kerana Allah, insya-Allah Allah akan ganti. Pengalaman kita sendiri pun kan, kadang kita duduk balik kampung ke, mak kita minta duit. Ada duit tak? Ada, mak nak duit berapa? 400. Ada, insya-Allah ada, saya akan usahakan. Dalam hati memang tak ada duit pun. Kan contohnya kita rasa macam tu. Tak ada duit. Tapi bila kita niat dan kita solat kan, sembahyang hajat, Allah tolonglah, bagilah rezeki untuk saya memenuhi permintaan mak saya ni. Allah akan bagi, Allah akan permudahkan. Mungkin kita akan dapat membeli orang bayar hutang, ataupun orang sanggup memberi hutang kepada kita. Kita dah ada hutang lama, orang tak bayar, kita pun dah lupa. Tiba-tiba dia call, bagi nombor akaun. Biasa dia telefon, kita tak angkat. Sebab kalau dia telefon mesti dia nak berhutang dengan kita. Jadi kita tak angkat. Hari tu kita angkat, rupa-rupanya dia nak bayar hutang kita. Duit itulah kita boleh bagi kepada mak kita.
Sebab itu kita dalam memberi ni, berilah sebanyak-banyaknya, ya. Sebab yang kita dermakan itu untuk kita di akhirat, bukan untuk orang lain, untuk kita. Kalau kita derma RM1, kita akan dapat 700, kan? Kalau kita nak mahligai besar lagi, bagilah lebih. Bagi lebih hari Jumaat, bawalah duit lebih. Kalau rasa saya tak bawa duit lah, kan sekarang ni ada jenis scan tu kan, transfer, bawalah. Ataupun kita buat yang berjadual, bayar RM30 sebulan 2-3, atau RM50 sebulan 2-3 surau. InsyaAllah, ya. Itu adalah antara sumber rezeki. Seterusnya, bila dah tak dengar juga, ya, masih lagi berdegil. Fa ba'dama arsalallahu tufan ala ali fir'aun wa zawal al-faidan kana al-mawsim az-zira'i jayyidan, ya. Kalau kita lihat, bila dah datangnya hujan, perancangan manusia masa tu sepatutnya, bila dah air tu dah hilangnya, banjir itu, sepatutnya tanaman itu akan menjadilah, sebab tanah dia subur. Kawasan banjir sebenarnya dia akan lebih subur bertanam di situ, kan? Sebab tu orang suka tanam di lembah-lembah, sebab di situ tanah paling subur situlah. Kenapa orang suka buat rumah dekat dengan gunung berapi itu, setengah sampai kena halau? Sebab dia kata tanam situ jadi. Terutama di Malaysia. Malaysia ni tanam apa pun jadi. Orang Arab datang ke Malaysia, dia kata Malaysia ni hebat, bumi yang subur sungguh. Tanam tongkat jadi pokok. Kalau di negara Arab, tanam pokok jadi tongkat, mati, tak jadi. Kita sampai pokok kurma pun boleh tanam. Maknanya Allah bagi kepada kita rezeki itu. Allah yang bagi, bukan pandai teknologi itu. Teknologi itu sebagai satu usaha sahaja, tapi yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian sepatutnya mereka ambil peluang tanam, jadilah. Memang jadi sungguhlah. Jadi datang pula belalang. Bukan nujum 4 belalang sungguh. Akan habis, tak jadi. Tak dengar juga, ya. Datang pula yang kelima. Selepas belalang, datang pula al-qummal, iaitulah kutu datang. Kutu yang kecil-kecil lah, yang duduk atas kepala tu. Yadhummu al-qaf wa tashdidul mim wa lam turid al-qummal fi ghairi hadzal mawdi' fil Quran. Dalam Al-Quran, qummal hanya disebut pada situasi ini saja. Imam Ar-Raghib mengatakan al-qummal ni merujuk kepada lalat yang kecil. Maknanya jenis serangga halus lah. Jenis kutu. Dan wal murad bil qummal fi hadzal mawdi' as-sus alladhi yusibu as-sanabil wal hubub wa yaqdi 'alayha. Dia kata jenis di dalam Al-Quran, perkataan qummal ini merujuk kepada haiwan ataupun serangga yang akan makan hubub ni, tangkai-tangkai. Sepatutnya dalam setiap tangkai gandum tu kan, buka ada ni, buka habis dah dimakan oleh serangga tu. Nampak macam jadi kan, nampak dua, nampaknya kita boleh ni, tahun ni kita dijangka unjuran meningkat lah. Jadi kita tahu ni, kalau sebelum ni kita ada masalah kemarau, tak cukup hujan semua dan sebagainya, lepas tu banjir, kita berjaya mengatasi. Ini manusia yang bongkak dan angkuh. Dia cakap macam tu. Rupa-rupanya selepas perginya belalang tu, ingat habis tak habis lagi. Dalam tangkai tu ada pula haiwan perosak atau serangga perosak. Wa hadhil ayah ibtila'un akhar min Allah lahum faqad arsala jarada alaihim fa akala mazru'atihim waz-zar'u alladhi naja min al-jarad wa hamala al-habbu fi sanabili. Dia kata, ingatkan bila dah haiwan tanaman itu terjejas dengan belalang pergi, selesailah. Tapi rupanya Allah belum lagi memberikan mereka kita kata hasil yang diharapkan. Bahkan Allah memberikan mereka ujian dan peringatan. Satu, 5. Yang keenam, itulah ad-dafadi'. Datang pula katak. Katak pula banyak. Sepatutnya katak ni tak banyak sangat, terutama negara-negara yang kering ni. Tiba-tiba adanya katak.
wa hadhihi ayatun jadidatun arsalallahu alaihim tudafu lil ayati sabiqah wa ibtila'u min Allah awqa'ahu bihim wa musibatun saqaha ilaihim. Ya, benda-benda macam ni Allah datangkan lagi. Cuma persoalan dia, kalau kita tanya macam mana katak tu boleh datang, katak tu turun dari langit ke, katak tu melompat-lompat daripada negara-negara yang berdekatan ke, ataupun katak tu datang dari dalam tanah ke, ataupun katak tu bertukar daripada serangga tu jadi katak. Soalan tu tidak boleh dijawab. Sebab dalam Al-Quran dia dinamakan sebagai mubhamah. Allah tak ceritakan. Benda-benda macam ni kita pun tak boleh nak jawab, dan sebenarnya benda tu tidak penting. Yang penting Allah mendatangkan mereka peringatan amaran yang berterusan, bertimpa-timpa. Yang keenam tu. Dan di dalam Al-Quran perkataan kata hanya situasi ini sahaja. Iaitu dah dalam ayat 130 hingga 135 surah ni sahaja. Dan yang terakhir sekali dalam surah Al-A'raf lah 130 hingga 135, Allah kata akhir sekali ujiannya adalah ad-dama, darah keluar. Fenomena tu keluar darah daripada tanaman, daripada tanah mereka. Dan benda ini juga tidak dinyatakan bagaimana darah tu keluar. Darah sungguh, bukan benda lain, tapi darah. Darah siapa? Tak ada darah siapa-siapa. Allah boleh datangkan bila mana Allah nak. Wallahu a'lam. Apa yang baik ini marilah sama-sama kita amalkan, yang buruk kita sama-sama kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hati kita, dan Allah tidak bolak-balikkan hati kita, ya. Dan Allah anugerahkan kita, rezekikan kita dengan kasih dan sayang kepada Rasulullah. Allah rezekikan kita khusyuk dalam salat, dan Allah rezeki kita pengakhiran yang baik di hujung usia kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.